galaksi Bima Sakti iaitu mengandungi sekitar 200 bilion bintang. Sistem ini mempunyai planet seperti Yutari, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Manakala Ceres, Pluto dan Eris merupakan kumpulan planet kerdil, serta puluhan bulan, jutaan asteroids dan meteorites. Matahari merupakan satu-satunya bintang di sistem Suria dan memiliki saiz yang besar. Matahari terletak di pusat sistem Suria dan merupakan objek terbesar di sistem Suria. Matahari terbentuk kira-kira 4.6 bilion tahun lalu. Diameter matahari adalah 1.39 juta kilometer dan jarak dengan bumi adalah 149 juta kilometer. Saiznya yang sangat besar dikatakan mampu memuatkan sejuta bumi di dalamnya. Suhu matahari adalah 5,500 darjah Celsius. Matahari memancarkan cahayanya sepantas 299,792 km saat dan secara teori, tiada apa yang dapat bergerak lebih laju daripada cahaya. Sekiranya anda boleh melakukan perjalanan dengan kelajuan cahaya, anda boleh mengelilingi bumi sebanyak 7.5 kali dalam satu saat. Planet terbahagi pada 17 kumpulan dan memiliki komposisi-komposisi berbeza mengikut jenis planet. Antara 3 kumpulan di sistem Suria ialah planet daratan, planet gas dan planet gas berais. Planet daratan atau terrestrial planet adalah Yutari, Zuhrah, Bumi dan Marikh, manakala planet gas seperti Mushtari dan Zuhrah. Uranus dan Neptune merupakan planet gas berais dan memiliki suhu yang sangat sejuk. Kesemua planet ini memiliki bentuk spheroid dan planet yang terbesar adalah planet Mushtari. Okay guys, itu sahaja untuk ini. So, cikgu nak buatlah kita punya latihan kita. Okay, latihan kita ni guys. Inilah latihan kita. Okay, semua nampak? Cikgu punya skrin ni. Anis komen sikit. Anis nampak tak? Anis. Okay, nampak Alright, nice. Okay, inilah kita punya sistem Suria. Minggu lepas kita cerita mengenai galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi. So, hari ni kita kecilkan lagi. Kita pergi kepada sistem Suria, di mana sistem Suria dalam galaksi Bima Sakti, dan kita zoom lagi sebahagian daripada dahan-dahan Bima Sakti. Okay, jadi inilah kita punya Bima Sakti yang ada 8 planet yang terkini selepas Plutonya dibuang. Asalnya dulu 9 termasuk Pluto, disebabkan Pluto dikira kecil, jadi dibuang daripada sebagai planet. Pluto tu dikira macam sub je lah, sebahagian sajalah. Okey, jadi apakah nama planet 1 hingga planet 8? Okey, nombor 1 berapa guys? Siapa yang tahu nombor 1? Nombor 1 tu planet apa? Nombor 1 adalah Utarik, betul. Okey, nombor 2. Nombor 2 adalah apa Baitrisha nombor 2? Ingat tak? Zuhrah, betul. Zuhrah. Okey, nombor 3. Nombor 3 Bumi. Nombor 4. Nombor 4 adalah Marikh, betul. Lepas Bumi, Marikh. Kita sekarang ni nak merancang ke Marikh. Nombor 5. Nombor 5 paling besar, Mushtari, betul. Mushtari. Okey, Mushtari paling besar sekarang ni, ingat. So, yang paling besar adalah Mushtari. Okey. 6. Zuhal. 7. Uranus. Dan 8 sudah tentulah Neptune. Okey, korang ada akronim tak ni? Atromen, Zuhrah, Balik, Marikh. Cikgu lupa dah akronim cikgu. Kalau cikgu ingat, cikgu bagilah. Siapa ada akronim dia? Boleh share tak? Apa akronim korang? Siapa ada akronim, cuba share sikit. Cikgu ingat juga, lupa lama tak buat kan. Dah cuti lama sangat. Cuti PDPR ni.
Ultraman ziarah bumi. Ultraman ziarah bumi. Lupa dah cikgu. Nantilah cikgu ingat aku beritahu Okey, korang ada ke akronimnya? Tak ada? Anis tak ada, Anis? Batusha tak ada? Kalau ada, kongsi ke kawan. Okey dah alright. So, kalau dekat bumi kita ni, kita ukur jalan raya menggunakan kilometer. Tetapi dalam angkasa lepas yang besar, kalau nak ukur kilometer tu memang bilion-bilion lah, susah. Nombor pun makin besar. So, apa yang dia buat? Dia terpaksa lah mencipta unit baru. Okay, unitnya dipanggil sebagai unit astronomi ataupun AU, astronomic unit. Okay, apa itu astronomy unit ataupun unit astronomi? 1 AU bersamaan jarak bumi dengan matahari. Bersamaan jarak bumi dengan matahari kat sini. So itu namanya 1 AU. 1 AU bersamaan dengan purata di antara bumi dan matahari. Bumi dengan matahari. Jadi namanya 1 AU. Bila sebut 1 AU tu jaraknya antara bumi dan matahari. So berapa jauhkah bumi dengan matahari? Sejauh 150 juta kilometer. Bayangkan 150 juta kilometer. Berapa kosong tu? Kalau kita tulis kosong, 150, 123, 123 kilometer. Itulah unitnya. Banyak kan? Ni kira 1 AU. Jadi kalau nak tulis dalam bentuk piawai, kita tulis 1.5 darab 10 8. Sebab ada 8. Okey, itulah jarak 1 AU. Okey, boleh? Nak tanya apa tak? Okey, next. Okey, sekarang ni kita tengok pula dipanggil tahun cahaya. Okey, tahun cahaya. Okey, light year. YL ni namanya adalah light year. Okey. Disebabkan ada planet-planet yang terlalu jauh, nak guna AU boleh, dan dia kadang-kadang guna juga jarak cahaya. Nak menunjukkan jauh lah. Kalau nak pakai AU pun tak lepas, kena pakai cahaya. Kita cakap 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya, maksudnya sangat besar. Sangat besar. Lebih besar. Mungkin keluar daripada galaksi kot. Okey, jadi tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam masa setahun. Biasanya kalau setahun kita sebut cahaya lah. Perjalanan 1 tahun cahaya. Kalau 1 tahun cahaya kira dekat lah tu dalam sistem suria kita. Dia tak kira 1 bulan cahaya, tak. Dia kira start dengan setahun cahaya. Okay, cahaya bergerak pada hal laju. Dia bergerak laju macam mana? Dia bergerak selaju 300,000 kilometer setiap saat. Bayangkan. Setiap saat 300,000 kilometer. Okey. Maksudnya kalau kita bahagikan dua ni, kita bahagikan 150,000. Contohlah ya. 150,000 daripada bumi kepada matahari, jarak kita ni. Kita bahagi dengan 300,000. Bermaksud cahaya akan sampai ke bumi lebih kurang dalam 8.3 minit. 8.3 minit. So cahaya bermula daripada matahari sampai ke bumi 8 minit lah lebih kurang. Tengok kalau pakai ini baru 1 saat. Bayangkan ini baru 1 saat ni 300,000. Kalau dikata 1 tahun cahaya, tak tahulah berapa banyak tu. Okey, jadi maka cahaya boleh bergerak sejauh 9.5 darab 10-12 kilometer dalam setahun. Bayangkan. Setahun banyak itu dia berjalannya. Kalau kita nak lukis dalam bentuk macam ni, 9
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah jaraknya. Ni sini 16 dah sejuta. Ni ada bilion. 9,500 bilion kilometer. Bayangkan jauh tak jauh. Susah nak sebut kan? Sebab itu dah bagi dalam bentuk piawai. Okey, bentuk piawai kita apa? Satu cahaya bersamaan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Dah tak cantik. 9.5 darab 10 kuasa 12. Macam tu. Okey, sampai sini okey tak guys? Boleh ke? Tak ada masalah jadi ukuran kita ada dua lah. Satu AU, di mana astro unit, dan satu lagi mengikut light year. Okey, tahun cahaya. Jadi kalau dia sebut 1 tahun cahaya tu, kira dekat lah dekat alam sekitar ni sebab dia jauh kan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, next. Seterusnya, okey, kita kenalkan planet-planet yang pertama dahulu, iaitu Utarik. Okey, Utarik. Okey, Utarik maksudnya planet yang paling dekat dengan matahari. Dia paling dekat. Dan ialah paling terkecil dalam sistem suria kita. Okey. Cahaya tidak dapat diserap. Kenapa cahaya tak dapat diserap? Kerana disebabkan ketiadaan atmosfera. Dia tak ada atmosfera. Jadi cahaya tak dapat nak diserapkan. Sebab cahaya tu tak dapat diserapkan sebab tak ada atmosfera. Atmosfera ni penting. Bumi ni ada atmosfera, maksudnya ada gas, ada habuk-habuk, ada debu. Jadi zarah-zarah ini boleh menyerap haba, menyerap cahaya. Jadi cahaya tak dapat diserapkan. Akibatnya langit kelihatan sentiasa gelap. Sebab dia tak ada pembiasan cahaya berlaku. Itulah masalahnya. Kalau kita nampak langit kita, kalau tengah hari macam biru, petang merah, betul tak? Tapi dekat Utarik tak ada, sebab ianya tak mempunyai atmosfera. Itulah kelebihan dia. Okey, kita teruskan lagi yang kedua, iaitu planet Zuhrah. Planet Zuhrah adalah planet yang kedua. Okey, kedua dekat dengan matahari. Jadi Zuhrah juga dikenali sebagai planet rumah hijau. Planet rumah hijau. Kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi dalam atmosfera. Namanya rumah hijau. Okey, jadi Zuhrah berputar dari timur ke barat. Dia berputar daripada. Okey, boleh Seterusnya adalah tengok bumi pula. Bumi adalah planet ketiga daripada matahari. Merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni makhluk hidup. Bumi sampai sekarang ada makhluk yang hidup. Tempat lain tak jumpa lagi. Jadi bumi mempunyai lapisan udara dikenali sebagai atmosfera. Adanya udara kan. So lebih 71% kawasan bumi diliputi oleh air. Jadi bumi kita ni banyak gila air. Dan hanya 29 sahaja daripadanya adalah daratan. Jadi bumi kita ni banyak air.
permukaan dia. Jadi air ni melimpah ruah. Okey. Seterusnya kita nak masuk planet Marikh, planet yang kita nak menjelajah akan datang ni. Kita dah pergi ke sana space kita dah pergi sana. Yang terbaru add space pergi sana kan. Yang ambil gambar tu. So planet ni adalah planet yang keempat. Daripada matahari dan juga dikenali sebagai planet merah. Planet merah. Okey. Jadi Marikh mempunyai 2 bulan. Bulan juga dikenali sebagai satelit semula jadi. Okay, bulan ini adalah seperti namanya Phobos dan juga Deimos namanya. Phobos dan Deimos dia beri nama kan. Jadi Marikh dibahagi kepada 2 kawasan yang berbeza, iaitu kawasan yang lebih cerah dilitupi oleh debu. Okey, dilitupi oleh debu dan juga pasir merah. Pasir merah ataupun pasir kemerahan lah. Kemerahan. Okey, nombor 2. Kawasan kutub mengandungi air beku. Macam kat kita lah, ada ais. Dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, dah boleh salin. Dah siap, beritahu siap. Dah siap? Kawan-kawan lain? Boleh juga teruskan, ada soalan nak tanya? Kalau nak tanya, kita teruskan lagi. Okey, next seterusnya. Okey, sekarang kita nak masuk planet Mushtari. Planet Mushtari planet paling besar ya. Okey, dia adalah planet yang kelima. Warna merah lah, cantik sikit. Dan matahari, daripada matahari dan planet yang terbesar dalam sistem kita ni. Jisimnya hampir 320 kali ganda daripada jisim bumi. Tengok besar. Besar kan? 320 kali ganda guys. Okay, Mushtari dikatakan sebagai pelindung kepada bumi kerana ia mampu memesongkan objek-objek besar daripada melanggar bumi. Okey. Sebab itulah bumi Tuhan cipta macam tu. Okey. Dia cipta Mushtari ni bukan suka-suka lah ya, ada sebabnya. Okey, disebab apa objek besar terhalang? Disebabkan oleh dianya mempunyai daya graviti. Graviti yang sangat kuat. Okay, sebab dia besar, graviti besar lah. Semakin besar jisim dia. Okey, lagi seterusnya kita masuk pula planet Zuhal, planet yang ke-6. Okay, dari pada hari dan planet kedua terbesar. Terbesar ya dalam sistem suria. Okey, Zuhal dikenali sebagai planet gegasi bergas. Planet gergasi bergas. Dalam ada gas dan planet paling cantik lah. Planet paling cantik dua ni sebab dua-dua ada piring kan. Pemandangan dia cantik je. Okey, lagi mempunyai sistem gelang. Sistem gelang dan cincin. Okey, yang kebanyakannya terdiri daripada ais. Lagi serpihan batuan dan juga daripada debu. Serpihan batuan dan juga debu. Okey. Zuhal mempunyai 62 bulan. Wow, banyaknya.
So kiri kanan lah nampak bulan dia. Duduk pemandangan cantik lah kan. Nampak gelang pun nampak. Nanti kalau kat sini, kalau kena matahari mesti nampak bayang-bayang kat bawah kan. Bayang-bayang sebab ditutupi dengan gelang tersebut. Okey, dah. Seterusnya adalah planet Uranus. Okey, planet Uranus adalah planet yang ke-7 dari matahari dan planet ketiga terbesar dalam sistem suria. Uranus juga dikenali sebagai sama macam atas, iaitu planet gergasi bergas. Okey. Di nombor 3 terbesar. Okey, Uranus juga mempunyai, namanya adalah sistem cincin seperti Zuhal, tetapi nipis dan gelap. Nipis dan gelap. Nipis dan gelap. Okey, mempunyai 27 bulan dan juga mengambil masa 84 tahun untuk mengelilingi matahari. Okey, korang saling jap sebab azan guys. Okey, kita lihat azan jap. Okey, kita masuk yang seterusnya, planet Neptune. Warna biru cantik ni. Ialah planet yang ke-8 dari matahari. Neptune juga dikelaskan sebagai planet gergasi bergas. Sama. Iaitu mengambil masa 165 tahun untuk mengelilingi matahari. So sangat jauh. 165 tahun mengelilingi matahari. Bayangkan, kita ambil setahun je untuk keliling matahari. Kan, kita 365 hari. Setahun lah kira. Bumi setahun saja dah cukup keliling matahari. Dia 165 tahun mengelilingi matahari. Bayangkan betapa jauhnya dia. So kalau kita ni dah orbit 165 kali matahari dah. Dia baru sekali je. Macam tu. Okey. So, apa-apa soalan nak tanya? Boleh cikgu teruskan? Okey, nanti cikgu tanya sikit Okey. Seterusnya. Okey. Kita nak tengok pula hubungan antara suhu dan planet matahari. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya sikit. Saja kita main-main sikit. Apakah planet terbesar di suria kita? Mushtari. Okey, Mushtari, betul. Apakah unit yang digunakan untuk mengukur antara jarak matahari? AU. Astronomi, betul. AU, unit astronomi. AU namanya So 1 AU bersamaan dengan 150 juta kilometer. Betul Anis. Okey, berapakah laju cahaya per saat? Berapakah? 300 km per jam. Betul. Berapakah jarak untuk 1 tahun cahaya? Kalau sebut 1 tahun cahaya, berapakah jarak dalam kilometer? 9.5 darab 10 12 kuasa 12. Jadi awak kena biasakanlah. Tapi biasanya dia akan bagilah maklumat tersebut, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi. 12.13. Okey, hubungan antara suhu planet dengan matahari. Okey, secara teori, planet yang berada lebih dekat dengan matahari menerima lebih dekat menerima
Lebih dekat, menerima lebih banyak lah. Menerima lebih banyak, lebih cahaya lah. Lebih cahaya, lebih haba lah, lebih haba. Lebih haba daripada matahari. Oleh itu, jarak daripada matahari semakin jauh, jadi semakin suhu planet. Jadi semakin jauh, suhu planet semakin rendah. Okey, suhu ataupun suhu lah. Logik macam tu lah. Lagi, tarikan graviti di permukaan suatu planet bergantung kepada jisim planet. Betul, walaupun dia kecil, tapi jisim dia berat, dia mempunyai graviti yang tinggi. Jisim planet semakin tinggi. Lagi, ketumpatan suatu planet pula bergantung kepada G-rim, ketumpatan dia. Bagi planet gergasi bergas, seperti Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun, mereka mempunyai ketumpatan yang rendah. Ketumpatan yang rendah sebab dia ada gas. Kerana mereka dilitupi oleh gas. Okey, ketumpatan dia rendah sikit. Ketumpatan dia macam ni. Kalau kita ada satu benda, kita campak dalam air. Kalau ditimbul, kurang tumpat. Kalau dia tenggelam, dia lebih tumpat. Macam tu maksudnya. Kalau tumpat ni bergantung kepada kita letak dalam air. Ditimbul, kurang tumpat. Tenggelam, tumpat. Contoh macam minyak masak, kita letak dalam air. Minyak masak tenggelam ke timbul? Pernah buat tak eksperimen tu? Minyak masak, minyak kelapa sawit tu kan, kalau letak dalam air apa jadi? Dia tenggelam dalam air ke, ataupun ditimbul ke, ataupun dia bercampur? Jawapannya adalah dia timbul. Jadi minyak yang kita goreng ikan tu, dia adalah kurang tumpat berbanding air. Sebab itu kalau ada tumpahan minyak dekat laut, biasanya kita nampak lah sebab dia akan berada dekat atas laut. Jadi senanglah kerja-kerja pembersihan. Tapi kesianlah ikan tu kalau timbul dekat tempat tu, dia kena minyak kan, kesianlah dia. Okey, seterusnya. Okey, hubungan jarak, masa dan kelajuan. Ni hubungan kita. Tengok, ni adalah jarak dia daripada matahari. Bumi kat sini. Bumi lebih kurang dalam 150 km. Lebih kurang lah. Jadi kita ambil 150 km. 149.6 kan. Jadi sebab dia adalah 1 AU. Jadi bumi ni awak ingat lah. Daripada matahari adalah 1 AU. So lebih kurang 150 km. Okey. Yang paling jauh adalah Neptun. Okey. Mengelilingi matahari. Yang ini hanya ambil masa 88. Paling singkat sebab dekat dengan matahari. Manakala Zuhrah 224.7. Tak sampai setahun dah habis keliling matahari. Kita pula 365 hari. Ngam-ngam setahun. Marikh pula adalah 687 hari. 2 kali ganda bumi. Bumi dah round 2 kali matahari, dia baru sekali. Sebab itulah kita nak pergi ziarah ke Marikh. Sebab Marikh tu macam hampirlah dengan bumi. Mushtari yang paling besar 11 tahun. Okey. Dan yang paling jauh Neptun sebab dia besar kan. Duduk makin jauh makin susah dia nak mengelilingi. Jadi kita pun boleh buat kesimpulan. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah semakin jauh sebuah planet dari matahari, jadi semakin banyak masa diperlukan
untuk mengelilingi matahari dalam suatu orbit. Dah. Boleh salin. Okey, sekarang kita tengok putaran planet yang ada dekat bumi, dekat planet suria kita ni. Kebanyakan planet adalah berpusing mengikut lawan jam, kecuali Zuhrah sahaja. Jadi mataharinya terbit daripada barat lah. Kita terbit daripada timur kan, terbit daripada barat. Dan kenapa kita pilih Marikh? Kerana Marikh kita nampak tak? Dia punya condong dia sama macam bumi, betul tak? Kalau macam Mustari lain sikit. Kalau macam Uranus lagilah terbalik macam tu. Sebab itulah kita pilih Marikh. Okey, seterusnya. Semua planet berputar dari barat ke timur. Kecuali Zuhrah. Zuhrah dan Uranus. Uranus lagi lupa. Zuhrah dan Uranus. Zuhrah dengan Uranus ni special sikit sebab dia berpusing terbalik. Okey. Zuhrah berputar dari timur ke barat, manakala Uranus berputar pada paksinya. Dah ya? Kita akan pergi yang seterusnya. Situasi hypothetical berkaitan dengan sistem suria kita. Okey. So sekarang ni tanya, apakah yang akan berlaku jika bumi berputar dari perlahan atau berhenti berputar? Pada pendapat korang, kalau berhenti berputar, apa jadi pada bumi? Satu je sebab dia. Siapa tahu? Kalau katalah bumi ni berputar lambat sangat, ataupun dia berhenti berputar, bangunan-bangunan roboh. Betul, kalau dia berhenti secara mengejut, bangunan roboh. Ya. Kalau berhenti mengejut, bangunan roboh. Betul, sebab dia ada inertia. Katakanlah kalau dia perlahan-perlahan je, Nurah, Kristina. Kalau perlahan-perlahan dia apa? Contohnya kalau perlahan-perlahan je, mungkin kita boleh kata waktu siang dan malam yang panjang. Jadi panjanglah pula. Okey. Di dua bahagian bumi yang berbeza. Jadi waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang beza. Kalau sekarang ni 24 jam masa kita, mungkin dah lebih lah. Okey, seterusnya apa lagi ya? Pertambahan. Mungkin akan berlakunya pertambahan kawasan gurun. Okey, pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Tak pasal-pasal bertambah. Waktu berlaku pasang surut, air berubah. Okey, siapa tahu macam mana air pasang surut ni berlaku? Tahu tak? Korang pernah tengok tak air pasang surut ni? Ke ada yang tak pernah tengok air pasang surut? Ada tak pernah tengok ke? Kalau pernah tengok, cuba beritahu macam mana berlakunya air pasang surut ni. Air pasang surut. Kalau air pasang tu dekat pantai tu, airnya sampai ke pantai lah. Kalau surut tu kita nampak airnya dah kurang tepi, airnya banyak dekat tengah. Tu namanya air pasang surut. Kan? Kalau dipasang tu penuh sampai ke tepi.
Siapa tahu? Naura tahu ke Naura? Macam mana berlakunya pasang surut? Anis tahu Anis? Tak tahu? Okey, pasang surut dia macam ni. Katakanlah kalau kita ada bumi dan kita ada bulan. Okey, bulan juga ada tarikan graviti. Jadi air kita ni akan tertarik kepada bulan. Macam tu. Jadi kalau bulan ada kat sini, maka dia akan tertarik pada bulan. Sebab bulan ada graviti. Macam tu lah lebih kurang. Nampak tak dipasang kat situ? Dipasang dekat bulan tu. Sebab bulan ni ada tarikan graviti. Jadi bulan ni akan menarik air-air ke dah sini. Jadi dekat kawasan ni berlakunya air pasang lah ni sebab dia tinggi. Jadi pentinglah bulan tu untuk mewujudkan air pasang surut. Boleh faham Kalau air tak berlaku pasang surut, susah kapal nak berjalan. Kapal nak berlayar susah, orang nak nelayan susah. Okay, sebab nelayan akan turun pada air pasang lah. Sebab airnya sampai ke kapal dia. Kalau surut macam mana nak masuk kapal? Kapal ke perahu ke kan? Okay, lagi. Apa lagi berlaku kalau bumi berjalan dengan perlahan? Yang seterusnya adalah suhu bumi. Kita bagi. Suhu bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi menjadi sangat sejuk ataupun sangat dingin. Macam tu. Dah, salin dulu. Okey, dah. Kita teruskan lagi kita nak habis guys. Okey. Nampaknya kita mungkin habis awal sikit hari ni. Okey, satelit semula jadi. Ingat, satelit semula jadi kalau yang dekat alam yang kita lancarkan tu satelit buatan. Satelit semula jadi ni seperti bulan lah. Okey, jadi satelit semula jadi merupakan jasad yang mengelilingi planet. Okey, dengan orbitnya tersendiri. Orbitnya sendirilah. So, contoh yang paling ketara adalah bulan. Jadi, bulan merupakan salah satunya satelit semula jadi bumi. Okey, bumi sebagai planet untuk hidupan. Okey, setakat ini bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. Tak jumpa lagi tempat lain. Mungkin ada galaksi lain, tak tahulah. Bumi dapat menampung hidupan akibat beberapa faktor seperti kehadiran air. Jadi adanya air, adanya sumber mineral, dan juga suhu suhu permukaan yang sesuai, dan juga adanya kandungan atmosfera. Kandungan atmosfera yang sesuai. Okay, seterusnya, ciri-ciri bumi mempunyai kandungan air, okey, yang kedua mempunyai kandungan oksigen. Nombor sebelah tu sama macam atas ya. Yang seterusnya adalah mempunyai julat
suhu yang sesuai. Julat ya. Seterusnya mempunyai atmosfera yang menghalang sinaran berbahaya seperti UV. Sinaran UV tu dihalang oleh ozon. Okey, seterusnya menerima cahaya matahari. Cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Okey, yang terakhir adalah mempunyai tarikan graviti yang sesuai. Okey, tarikan graviti ni penting supaya objek-objek ni tidak melayang ke angkasa. Kalau graviti tak ada, nanti semua terbang ke angkasa. Gas-gas pun terbang ke angkasa. Faham tak? Orang-orang pun terbang ke